antara dalam zaman jahiliah orang yang masih menggunakan sistem sahaya. Tengok, sahaya ni hamba tahulah tidak punya apa yang disebut oleh Buya Hamka tadi, tak boleh buat apa yang dia mahu, sehinggalah dia diberi tahap kemerdekaan. Yang paling dekat dengan kita Sayyidina Bilal Ibn Rabah. Tengok, Bilal hamba kepada seorang tokoh besar Quraisy di zaman dia. Akhirnya walaupun hamba, ini tidak mengungkung dia. Dia guna pemikiran yang jernihnya dan akhirnya dia masuk Islam. Diseksa tanpa belas kasihan. Terkenal dengan ungkapan ahad ahad ahad. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar, seorang hartawan dan dermawan di kalangan sahabat Nabi, yang telah pergi bertemu dengan ketua dia, tuan dia, minta untuk dibeli. Akhirnya setelah buat nego, barulah bersetuju, dan Sayyidina Abu Bakar telah menggunakan harta milik pribadinya untuk membeli Sayyidina Bilal Ibn Rabah. Dan dalam sejarah hidup Sayyidina Abu Bakar, saya tak pasti berapa orang di kalangan hamba sahaya yang sebelumnya terikat dengan bemanan sahaya itu dan dibeli, kemudiannya dimerdekakan oleh beliau. Tengok, Bilal tak boleh buat apa semasa dia jadi hamba. Tengok, kena nyanya, ditindih dengan batu tengah panas terik, sehinggalah Abu Bakar pergi jumpa dengan tuan, dia beli, dan akhirnya, wahai Bilal, anta hur, kamu merdeka. Tengok tuan-tuan, ada kisah sebalik itu. Walaupun dia baru menikmati nikmat merdeka daripada belenggu perhambaan di zaman jahiliah itu, Masya Allah, itulah tuan-tuan, orang kata tadi, macam disebut oleh Buya Hamka tadi, engkau rasai engkau boleh mengembang sayap kamu dan menurut kemauan hati apa yang kamu mahu. Sebelum tu tak boleh nak buat apa. Dan terus Sayyidina Bilal menjadi muazzin ar-Rasul, hijrah ke Madinah. Bila pembukaan Makkah, dia diberi pengorbanan untuk naik ke bumbung Kaabah itu dan melaungkan azan. Ini Sayyidina Bilal Ibn Rabah, sehinggalah Nabi wafat. Bila Nabi wafat, kekuasaan umat Islam berpindah kepada di bawah kepimpinan Khalifah Abu Bakar. Bila dilantik saja Abu Bakar jadi khalifah yang pertama, dia datang jumpa dengan Abu Bakar. Dia kata, tuan, ya khalifah, saya datang nak beritahu saya dah tak bersedia lagi untuk menjadi muazzin yang melaungkan azan di masjid Nabi itu. Abu Bakar pujuk dia, teruskanlah wahai Bilal, teruskanlah, kami memerlukan khidmat kamu. Dia kata, tak boleh, saya tak boleh, kata dia. Akhirnya Abu Bakar paksa dia, sambunglah wahai Bilal, azan teruslah walaupun dia kata, tak, minta maaf. Dia kata, aku tak boleh nak laungkan azan tergambar dengan Nabi yang masih hidup. Tuan-tuan, jadi kalau kamu paksa juga, saya sedar, kata dia, saya ni kamu yang beli dulu. Tengok, jadi kalau kamu nak gunakan kuasa oleh kerana kamu yang beli saya dulu, saya boleh ikut. Kalau tidak, memang saya tak boleh, kata dia. Akhirnya Abu Bakar mengalah. Tak apalah kalau begitu. Masya Allah, dia dapat merasai kebebasan itu, tuan-tuan. Dan akhirnya dia merantau dan menetap
di Al-Quds, di Al-Aqsa Sharif, di Palestin sekarang, dekat Masjid Al-Aqsa itu, untuk satu tempoh yang agak lama, sehinggalah akhirnya dia wafat di sana. Ini Sayyidina Bilal.